Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semua sejahtera. Okey, so, kita berjumpa kembali dalam kita punya sharing dalam Robot Showdown, Semua Kit iaitu part 2. Okey, so saya, ucapkan Assalamualaikum semua kepada siapa yang berhadir. Okey, so, kita akan buat sharing berkenaan dengan, Robot Kit part 2 yang mana saya akan kupaskan berkenaan, info-info mengenai dengan robot sumo lah. Okey, so sekiranya anda ada sebarang persoalan yang mungkin daripada episod sebelum ni, anda boleh bagi tanya je, just jawab apa ni, just komen saja di bahagian ruangan komen dan insyaAllah saya akan tolong jawab dalam sesi live inilah. Okey, baik, tanpa membuang masa, hari ini 15 Ogos 2021, hari Ahad 9 malam. Okey, kita berlangsung untuk part yang kedua. Okey. Biasa kan kita dah cerita pasal robot sumo. Okey, pada part 1 kita dah cerita mengenai apa itu robot sumo dan apa dia punya fungsi-fungsi semua tu lah. Okey, so untuk part 2 adalah kita nak ceritakan berkenaan dengan technical, iaitu berkenaan dengan hardware robot. Yang kedua adalah bahagian elektronik. Ketiga adalah programming. Okey, dan yang keempat adalah teknik dan pergerakan. Okey, so topik-topik ini saya akan cerita dalam sesi live ini. So, kita tak nak mengambil masa yang banyak sebab topik-topik ini pun agak kita kata berat dan panjang. So, kita try supaya benda tu diringkaskan dan kita try habis awal lah. Okey, baik. Okey, so kita ulang balik semula. Okey, robot sumo iaitu yang fizikal, yang mana robot yang perlu dibina dan robot itu dapat menolak lawan dia keluar daripada gelanggang dan dengan mengikut peraturan lah. So pemilik robot yang berjaya menolak robot lawan tu sehingga keluar dari gelanggang diisytiharkan menang. So maknanya kalau macam kita tengok yang apa game sumo Jepun tu kan yang badan besar-besar tu kan. So siapa yang dapat tolak dia, dia boleh dia adalah pemenang lah. Okey, yang kedua adalah robot sumo online. Okey, ini mungkin kita boleh kata baru dalam kita punya nomor baru. Sebab kita semua dah guna online. So robot sumo pun kita dah kata berlawan secara online. Okey, so cabaran ni adalah kita kena programkan robot tu secara autonomous dan dapat menolak semua objek yang di dalam gelanggang. Okey, so kira kalau anda tengok pada gambar dekat dalam ni, okey, so robot dalam ni kita boleh kata uh, dia kena tolak semua kon-kon ataupun cawan dalam tu supaya terkeluar dari gelanggang dan siapa masa yang paling cepat akan diisytiharkan sebagai pemenang. Okey, so game sumo robot online ni sekarang ni dah tengah start di apa ni? Tengah dipraktikkan lah dalam Malaysia. So siapa yang ada nampak game pertandingan tu, anda disarankanlah untuk join kerana benda tu tidak ada perjumpaan, semua kita buat online saja. Okey. Okey, so topik utama kita berkenaan dengan technical part ialah hardware robot. Okey, so dalam hardware robot ni ada beberapa kriteria yang perlu kita tekankan ataupun yang perlu kita buat pemilihan sebelum kita nak ke menghasilkan satu robot hardware robot sumo lah. Okey, yang pertama ialah lebih kurang structure robot sumo. Kedua adalah pemilihan motor, tayar, weapon ataupun wedge dan juga jenis frame dan material. Okey. Okey. Ini adalah berkenaan dengan struktur robot sumo. Okey. So banyaknya bentuk-bentuk yang dihasilkan oleh player-player sumo dekat ni lah dekat luar negara banyak ada, Malaysia pun banyak juga buat. Okey, tetapi dapat dua jenis struktur robot yang menjadi pilihan iaitu two wheel drive ataupun 2D dan juga four wheel drive. So kalau kita nampak macam dua wheel drive ni dia lebih pada tayar dekat belakang dan dia macam jatuh ke bawah kan. Okey, tapi kalau four wheel drive dia ada 4 tayar yang mana 4 tayar tu semua samalah macam kita 4x4 lah kan. Okey. So apa kelebihan daripada dua-dua uh, jenis ni? Okey. So boleh kata dua-dua ada kelebihan masing-masing. Yang mana saya tak ada kata yang two wheel drive paling bagus ataupun four wheel drive paling bagus sebab dua-dua tu dia ada kelebihan dan juga kelemahan tersendiri. Tapi anda kena tahu anda tujuan ataupun struktur yang anda pilih ni adalah untuk dibuat secara ataupun anda nak jadikan robot tu sebagai attack ataupun defensif.
Okey, bermakna kalau anda jenis suka main pada attack, so kawalan ataupun pergerakan anda tu kena sesuai dengan robot yang anda bina. Kalau anda jenis defense, mungkin anda tak perlu ada yang controlling yang lebih ataupun yang kita panggil kawalan yang cantik lah. Tapi kalau anda nak pada attack, so anda perlu buatkan pembinaan robot yang lebih sesuai lah untuk attack. Okey. So kebanyakannya yang saya ataupun yang banyak saya buat adalah two wheel drive. So kalau anda tengok sebelah kiri sekali tu yang warna hitam ada atas ada tali tu, okey itu robot yang saya buat. So dia adalah autonomous robot sumo 1 kilo dan dia ada dua wheel drive. Okey. Okey, itu maksudnya anda kena tahulah maksudnya jenis macam mana anda nak buat. So kalau anda pakai dua wheel drive, okey macam inilah bentuk rupa-rupa dia. Kalau four wheel drive, macam sebelah kanan ni. Okey, baik. Okey, seterusnya adalah pemilihan motor. Okey, so pemilihan motor ni kita boleh kata mengikut kepada jenis robot. Macam kita sebelum ni kita dah sharekan kategori ataupun jenis robot. Robot sumo dia ada peringkat dia daripada 500 gram, 1 kilo dan juga 3 kilo. Kalau ada 5 kilo tu semua itu rasanya bukan sumo lah tu. Itu macam combat robot. Okey, so kalau kita pergi ke 500 gram yang kita boleh katakan sebagai size micro. Okey, so robot-robot yang besar micro ni dia perlukan barang-barang yang kecil tapi dia kena power. So kalau kita nak buat robot yang padu, so pemilihan motor-motor kita tu yang kena kecil lah, tak boleh pakai susah sebab dia punya berat dia hanya 500 gram saja. Okey, so contoh yang motor yang saya boleh recommend ataupun cadangkan sebab ini adalah motor-motor yang biasa saya guna dan juga mudah untuk kita dapat lah dekat Shopee pun ada, dekat market dalam Malaysia pun ada. Okey, so motor yang kecil yang biasa kita guna adalah N20 ataupun G16. Okey, G16 ni maksudnya diameter dia 16 mm lah. Okey, dan juga recommend ataupun speed RPM yang perlu anda capai lebih kurang dalam 400 hingga 600. Dan juga torque untuk menolak ataupun torque motor tu sendiri adalah melebihi 500 gram kilogram per cm. Kilogram cm. Okey, so torque ni sangat bantulah untuk kita nak menolak lawan lah. Kalau kita pakai motor yang laju tapi torque dia tak boleh nak tolak orang, so maksud silap kita hanya melekat kat dia saja. Kita tak boleh nak tolak dia. So anda perlukan torque yang melebihi daripada robot lawan supaya anda boleh menolak dia dengan bagus. Okey. Dan seterusnya adalah saiz mini iaitu 1 kilo. Okey, so 1 kilo ni dia dah macam nak naik harga naik saiz yang sedang lah. Okey, so kalau kita tengok kat sini kita beri contoh ada motor dengan harga-harga sekali kita letak. So kalau motor yang untuk 1 kilo ni anda boleh dapatkan dengan harga lebih kurang RM50 ke RM80 ada, RM35, RM75 ada. So depend kepada bajet anda. Tetapi motor tu tidaklah terlalu kecil sangat. Sebab dia kalau kecil sangat nanti anda susah untuk dapatkan motor yang berkualiti ataupun yang tahan lah. Okay, so untuk suggestion ataupun cadangan motor untuk 1 kilo, kita boleh kata motor yang bersaiz G25 ataupun diameter dia 25 ataupun G37 yang mana operating voltage dia adalah 12 volt dan speed RPM dia boleh mencapai 500 hingga 800 dan juga torque dia perlu melebihi 2 kilo. Okey, kenapa yang tadi 500 gram kita just bagi lebih kurang 500 gram je kan? Tapi yang 1 kilo ni kita letak 2 kilo. Okey. So bila robot kita berlawan ataupun tengah menolak sama-sama, so kalau kekuatan kita hanya menolak 1 kilo tetapi lawan kita 1 kilo ditambah dengan kekuatan motor dia, so dia membuatkan dia akan lebih kuat lah. Tapi kalau keupayaan kita hanya boleh menolak benda yang 1 kilo saja, so silap kita hanya bergasak gitu je lah. Tapi kita yang akan menolak ke belakang sampai kita terkeluar. So kalau anda torque yang lebih kurang 2 kilo ataupun 2 kali ganda daripada lawan, so anda akan mudah untuk menolak secara daripada depan lah. Okay, itu maksudnya kenapa kita perlukan torque yang melebihi daripada ataupun 2 kali ganda daripada berat robot lah. Okay, dan seterusnya adalah saiz mega. Okay, so bila saiz mega ni dia dah besar. Bila dah besar ni, dia memerlukan barang-barang yang kita kata yang ketahan lah. Tahan satu memang kuat betul lah. Di mana benda ni dia adalah spek untuk 3 kilo. So tadi 1 kilo tak apa, ringan je. Tapi yang ni 3 kilo. 3 kali ganda daripada yang tadi. Okay, so kalau motor yang kita biasa pakai adalah macam G37, IG42 ataupun Maxxum motor. Okay, so macam operating voltage pun anda boleh cari motor yang 12 volt ataupun 24 volt. Depend kepada penggunaan motor tu lah. Okay, dan speed RPM ni, okay, kalau anda perasan kita
tulis normal dan juga 2 kilo normal dan juga magnet. Okey, normal maksudnya dia punya game feel dia maksudnya dia tak perlukan magnet lah, tak melekat lah, bukan game feel besi. Okey, so kat situ anda boleh dapatkan robot bukan robot tapi motor yang kelajuan dia lebih kurang dalam 600 hingga 1000 RPM. Okey, untuk normal. Tetapi kalau anda pakai ataupun spek-spek yang mega macam dekat Jepun yang sampai bergerak macam laju tu kan. Okey, itu dia menggunakan kelajuan motor yang lebih kurang dalam 2000 kilo 2000 RPM sebab dia perlu bergerak dengan sangat laju. Okey, dan sama juga dengan torque. Kalau untuk normal kita lebih kurang dalam 6 kilo dah cukup. Tetapi kalau untuk yang magnet punya anda perlu lebih kurang bukan lebih kurang. Anda perlu melebihi 30 kilogram cm supaya anda dapat menolak satu batu ataupun pasu yang besar tu anda boleh tolak. Sekiranya boleh tolak tu maknanya anda boleh tolak lawan. Sebab lawan pun akan ada spek yang melebihi lebih kurang 30 kilo 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 kilogram cm. Okey, so motor-motor tu kalau siapa biasa yang mungkin siapa yang biasa dengan game-game yang ke international, anda boleh nampak motor Maxson. Dan motor Maxson tu harga dia lebih kurang 2000 ke 3000 sebiji. Itu pun motor saja tau, belum gear lagi, belum dia punya part-part lagi. So harga dia memang sangat mahal lah. So kalau hasil untuk satu biji robot yang orang kata dah siap tu, itu boleh mencecah lebih kurang 12,000. Itu yang kalau siapa yang biasa tengok spek sampai ke Jepun tu, itulah harga dia lebih kurang dekat 12,000 macam tu lah. Macam harga Waisuku jugalah waktu tu. Okey. So itulah bahagian pemilihan-pemilihan motor. So siapa yang berminat ataupun ingin membuat robot yang berkaitan dengan 500 gram ataupun 1 kilo ataupun 3 kilogram, anda boleh memilih motor-motor yang bersesuaian dengan robot lah. Maksudnya kalau motor tu sesuai untuk 1 kilogram, anda tak sesuai untuk letak dia kepada 500 gram kerana dia akan mempengaruhi berat robot tu. Okey. Okey, itu bahagian pemilihan motor. Seterusnya adalah pemilihan tayar. Okey. So anda mesti tahu kan, kebanyakan kalau robot-robot yang advance ataupun yang orang kata apa? Yang power-power, okey, semua dia orang kebanyakannya pakai tayar silikon. Okey, so tayar silikon ni kira dia lembut kan, sebab dia lembut, so dia akan membantu untuk dapatkan pergerakan yang bagus lah. Sebab dia punya kita panggil grip ataupun friction dia daripada tayar tu dengan game feel dia tu, dia akan membuatkan robot lebih mencengkam. So bila nak menolak tu dia memang kita lebih kuat lah ininya. Okay, so kalau untuk yang spek 500 gram ni, anda boleh cari motor-motor ataupun tayar yang berdiameter lebih kurang dalam 25mm hingga 35mm sahaja. Kalau besar-besar tu sebenarnya kita tak recommend lah sebab kalau besar tu dia macam dah over sangat. Sebab bila robot tu dia terlalu besar, dia macam menjongkek, so dia tak bagus untuk digunakan lah sebab dia akan ada hilang dia punya gravity dia. Okay, so kalau tayar-tayar kita boleh cadangkan lah dekat bawah ni, anda boleh tengok. Dia sebenarnya tayar ni kecil je, dalam lebih kurang dalam 25 ke 35, dan benda ni pun ada yang murah, ada yang mahal, ada yang beli daripada Turki ada yang kita buat sendiri ada. Okay. So kalau untuk 1 kilo pula, okay, so dia lebih kurang sama, maksudnya semua pun akan pakai tayar silikon. Tetapi yang membezakan adalah dia punya saiz dia. Maksudnya bila robot tu makin besar, saiz tayar pun dia kena besar sikit lah. Dia tak bolehlah kecil juga. Kalau kecil ni dia akan ganggu dia punya kita panggil mekanisme robot tu lah. Tapi kalau tayar tu dibesarkan, dia akan membantu untuk tujahan robot tu untuk menolak lawan lah. Okay, so kat sini pun kita ada juga. Okay, untuk makluman anda sebenarnya, kita pun sekarang ni adalah kita ataupun telah mengeluarkan lah beberapa jenis tayar yang silikon. Maksudnya tayar yang ada yang lembut lah, yang ada silikon, dan juga rim-rim yang bersesuaian dengan robot lah. So siapa yang berminat ataupun nak cari tayar silikon, boleh bagi tahu kami. Kita ada tayar-tayar yang dah kita panggil ready lah, yang ready stock semua. Tapi kalau siapa yang nak berminat ataupun nak request untuk custom size ataupun custom bentuk ke ataupun depend lah, maksudnya untuk custom lah, asalkan custom boleh juga request sebab kita pun
open juga kepada siapa yang berminat ataupun yang ingin buatkan sesuatu yang penambahbaikan lah untuk robot dia ke, ataupun untuk dipasarkan ke, so kita boleh bantu jugalah. Okey, sama juga untuk 3 kilogram. So tayar dia pun makin besar, tapi dia tidak terlalu besar sangatlah sebab dia dah ada kita panggil ketinggian yang sesuai. So tayar dia lebih kurang dalam 50 hingga 75 mm. 75 mm tu kira paling besar lah tu. So kalau 50 tu kira orang kata yang paling comel-comel je. Okay, so tayar ni memang kalau boleh memang kena ada yang aluminium lah. So tayar dia kena silikon ataupun rubber sebab dia menggunakan kita kata apa, dia berat tau. Sebab dia berat 3 kilo. So tayar ataupun silikon tu kena tayar yang cukup menampung dia. Tak boleh lah kita pakai 3 kilo tapi tayar dia halus je. So dia akan macam lembek kan. So kita kena ada tayar yang sesuai untuk dia punya berat lah. Okay, so itu berkenaan dengan tayar. So memang siapa yang nak buat robot sumo ni memang kita suggest silikon je. Sebab kalau anda gunakan tayar yang lain, anda guna tayar warna kuning ke, tayar getah keras ke, so tayar-tayar tu semua actually boleh digunakan, tetapi bila anda nak sampai satu tahap yang kita kata tahap yang terbaik, anda perlukan tayar yang silikon lah sebab yang silikon ni yang paling terbaik yang bagi saya sebenarnya. Okey, itu saja untuk tayar. So kita teruskan kepada bahagian seterusnya adalah weapon. Okey. Weapon ni mungkin kalau kita tulis perkataan weapon ni mungkin bahaya untuk kita nak sebut lah. Tapi ataupun kita boleh sebut dia nama dia adalah wedge ataupun baji. Okey, so ini saya tunjuk untuk two way drive di mana weapon yang kita panggil macam pisau lah. Senang kita nak sebut pisau. Saya pakai pisau je benda ni. Okey, menjadi dia lah salah satu taktik lah. Maksudnya nak buat pihak lawan tu naik atas robot kita. Maknanya bila kita lawan secara bertemu, dia akan tengok siapa yang naik atas siapa. Kalau orang player A naik atas player B ni dia akan ada kekuatan yang mudah untuk menolak lawan tu supaya dia keluar. Sebab dia macam dah terjongkit. Tetapi kalau sama-sama bertembur, okey dia akan lawan secara strength lah. Tapi kalau siapa yang naik atas dia memang orang kata apa, senang nak tolak lah kira. So sebab tu kita nampak robot sumo, semua daripada depan dia muncung tajam. Sebab dia nak pihak lawan dia naik atas dia. Okey. Tetapi anda perlu berhati-hati sebab apabila kita bermain dengan benda tajam ni, ada risiko dia. Sebab kita pernah pakai lah sebab sampai terbelah jari lah, bukan terbelah kulit lah. Kalau jari lain lah. So kira kalau siapa yang menggunakan pisau ataupun weapon yang tajam, so minta berhati-hati sebab kita tak nak ada isu yang kita kata sampai tahap pakai pisau sampai ada kecederaan yang membuatkan pisau tu di ban. So kalau kita risau benda tu kacau lah je kan. Okay, so anda boleh tengok lah dekat sini kita ada weapon pilihan lah. Dia semua punya razor blade dengan ketebalan 0.25. Halus je pisau dia. Okey, dan juga Mechabotic Sumo Blade pun kita ada juga. Kita ada 0.5 mm ketebalan. Maknanya dia lembut juga lembut dan juga nipis. Okey, ataupun pisau Echo. Okey, so siapa yang nak cari pisau yang bajet tu kan. Sebab saya pernah pakai tau pisau Echo ni waktu 2018 saya rasa. Dan alhamdulillah menang tau. So pisau Echo ni harga dia RM2 lah kan. Tapi anda kena cari pisau Echo yang bentuk dia petak lah. Sebab kita daripada petak tu kita akan potong dia. So asbab daripada kedai Echo tu jugalah. Adalah kita menang something lah. Lepas tu tahun seterusnya kita tengok ada orang juga pakai pisau Echo tu. Maksudnya kita orang dah maknanya kita punya trick dah ada orang tahu lah kan. Okay, so siapa-siapa yang ada nak tanya apa-apa, just tanya je, drop je kat bahagian komen. Saya akan tengok kemudian, saya akan jawab lah satu persatu siapa yang jawab. Sebab kita nak bagi sharing kepada anda supaya benda-benda asas yang perlu kita tahu ataupun benda-benda yang kita kena ambil tahulah supaya untuk penghasilan suatu barang tu ataupun robot dibuat dengan baik lah. Tak adalah kita dah buat sampai habis tiba-tiba benda ni macam tak sesuai, benda ni macam tak okey. So kita kena make sure lah apa-apa yang kita buat tu dengan pilihan yang terbaik lah. Kalau tak, anda akan kerugian lah dari segi wang ringgit dan juga masa. Okey, baik. Okay, so ini adalah jenis frame dan juga material. Okay, so
jenis frame ni orang kata subjektif jugalah. Bagi saya subjektif sebab dia bergantung kepada bajet. So kalau duit banyak, material padu-padulah. Tapi kalau material tak banyak, kita boleh pada yang bahagian-bahagian yang biasalah. Okay, so pemilihan material sangat penting lah untuk mengelakkan daripada kerosakan macam waktu bila kita lawan dengan robot kita jatuh. Kalau kita jatuh ketinggian 5 cm tu okey lagi. Tapi ada yang pernah saya join ketinggian dia 30 cm. Maknanya satu panjang baris ni, maksudnya ketinggian dia lebih kurang tinggi ni, robot jatuh dari atas. So apa anda rasa kalau robot yang mungkin anda buat dengan biasa-biasa je pakai kayu ke apa semua, tiba-tiba jatuh dengan ketinggian yang agak tinggi dan buatkan tiba patah, pecah. Mungkin game ada sampai 8 kali, tapi game pertama kali dah jatuh pecah macam mana. So bila dah pecah tu nak repair pula ambil masa. So benda tu akan membuatkan kerugian ataupun penyesalan jugalah bagi saya. Okay, so inilah kita buat contohkan material ataupun yang biasa orang gunalah untuk buatkan robot sumo. Contoh saya ambil yang belah kiri adalah sumo kit. Okay, so sumo kit yang kita ada ni, kita buat dia menggunakan akrilik. Akrilik ni yang perspek tu lah. Okay, dan kita hantar laser cut semua tu, dan juga kita menggunakan 3D print untuk kita cetak satu objek 3D. So siapa yang ada robot macam ni, dia akan nampak lah nanti robot tu ada combination dua material, iaitu material akrilik dan juga 3D print lah. Okay, contoh lain macam Ikido Mini ni. Okay, dia full 3D print. Maksudnya daripada depan, daripada atas sampailah ke belakang, dia menggunakan 3D print. Okay, maksudnya dia menggunakan bahan-bahan 3D print lah. Okay, kalau kita tengok macam G0, okay, yang ni memang kita pakai dia material yang berkualiti lah. Dia guna aluminium, CNC, fiberglass semua tu. So memang dia dapatkan hasil yang memang sangat puas hati lah. Tapi yang ni harga dia pun mahal juga ni. Saya rasa body saja pun dekat 1,000. Body saja lah, bukan sekali motor, bukan sekali tayar semua. Itu pun dah kat 1,000 rasanya. Okay, so kombinasi ni bergantung kepada anda lah. So kalau anda ada material yang sesuai, anda boleh guna. Tapi siapa yang mungkin susah nak dapatkan benda tu, anda boleh kebiasaannya ada orang jual body kit saja pun ada juga. So anda boleh dapatkan lah mana yang mungkin mudah bagi anda dan tengok pada bajet anda. Okay, so ini jenis frame dan material yang kita boleh share. So sekiranya ada benda yang mungkin anda rasa material yang mungkin terlepas pandang, mungkin anda boleh share lah kat kami supaya kita pun nak tahu juga. Okay, so ada beberapa soalan, just drop je bahagian komen. Okay, so kalau saya rumuskan balik, kalau kita nak buat robot yang lebih kurang 500 gram, so saiz yang kecil, so motor dia pun kecil lah, dan tayar dia pun kecil. Okay, dan kalau dia 1000 gram ataupun 1 kilo, so dia akan meningkat besar sikit, dan tayar pun juga meningkat. Okay, kalau dia pergi ke 3,000 gram, okay, yang tu memang anda kena spek-spek semua akan naik lah, maksudnya akan ditingkatkan, kekuatan pun akan bukan kata double, mungkin 10 kali ganda daripada yang asal, dan kekuatan dia pun kena ditingkatkan jugalah. Okay, so baca komen sikit. Okay, so terima kasih cikgu semua, terima kasih. Cikgu Herman, terbaik pisau ekor. Okay, kira saya dengan Cikgu Herman ni kira orang tu rapat jugalah. Antara orang-orang yang biasa pakai pisau ekor ni, Cikgu Herman, titik sekolah dia, memang orang kata apa, pisau ekor ni memang sangat bantulah waktu tu. Memang kita kata benda tu memang suatu benda yang bukan bantu ataupun kita kata power lah. Lepas tu kita dah jumpa pisau yang lagi bagus. So pisau tu tak digunakan lah. Okay. So tak ada apa-apa, saya akan teruskan. Okay, so kita ada sedikit iklan sebab saya nak berehat sekejap. Okay, so mungkin ada 2 minit, kita playkan satu video untuk anda semua.
Okay, so terima kasih anda semua kerana menonton video sampai habis. Okay, so itu adalah kita nak jangan iklan je lah. Iklan kita punya Sumo Kit, iaitu Sumo Kit Edu Sumo Kit version 2, yang mana dia punya kit ni kita hasilkan sesuai dengan bajet dan juga anda punya ni lah, kita mungkin panggil macam DIY lah, supaya kita nak ajar siapa-siapa yang menggunakan robot kit ni, dia kena belajar daripada awal supaya dia tahu daripada asas, daripada kosong, iaitu barang-barang yang kita kata proses pemasangan tu dia kena buat sendiri. Sebab kita nak train supaya orang kena tahu cara masang suatu robot lah, supaya dia tahu macam mana robot tu dihasilkan. Dan fasa kedua dia kena pergi bahagian programming, di mana dia kena membuat satu programming untuk menggerakkan robot dengan betul. Dan ketiga dia kena buat testing juga, tuning lah. Okay, so inilah kita punya harga set untuk EduKit Sumo Vision 2 dengan harga RM30. So kepada siapa yang nak order boleh bagi tahu je, kita boleh contact ataupun PM kami. So kita juga ada buat dekat Shopee, so siapa nak beli melalui Shopee pun tak ada masalah. Okay, so kit ni kita buat khas untuk pembelajaran lah, maksudnya educational. So siapa yang nak, mungkin anak anda yang nak mula berminat dengan robot sumo, so saya rasa boleh kata ini kit yang sesuai lah untuk kita berikan pada anak anda ataupun pada budak-budak sekolah yang ingin menyertai pertandingan. Juga ada kategori yang sesuai untuk robot ni. Okay, so saya teruskan dengan kita punya sharing. Okay, so seterusnya kita bahagian adalah elektronik. Okay, so part elektronik ni kita kata boleh, kebanyakannya orang akan risau jugalah, sebab part elektronik ni melibatkan benda-benda yang kita kata kita main dengan voltage, dengan current, dengan signal. So kalau benda tu tak okey, robot kita takkan berfungsi dengan baik. Okay. Okay, so yang pertama adalah microcontroller. Okay, so kat sini sebenarnya saya tunjuk satu je microcontroller. Sebab apa? Sebab saya nak recommend ataupun saya nak orang kata terus terang je saya bagi tahu anda boleh pakai terus Maker Mini Sumo ni. Tapi tengok pada spek lah. Macam spek lebih kurang 500 gram dengan 1 kilogram. Saya cadangkan pada anda pakai terus Maker Mini Sumo ni. Okay, so produk ni adalah produk daripada Cytron. So lepas kita dah try, benda tu memang orang kata apa, fungsi dia memang sangat bagus. Dan juga kita kata membantulah robot kita daripada kita nak buat sendiri board tu semua, ataupun kita nak buat wiring semua tu memang agak masalah lah. Okay, so harga dia pun murah je, dalam 100 itu 90 something, so 100 je. So benda ni pun mudah pasang, saiz dia yang kecil, lebih kurang saya tak ingat berapa dia, tapi memang sangat kecil. Dan juga dia mudah didapati lah. So sebab dia local product, so kita boleh order dalam Malaysia sajalah. Sampai kadang kita nak order pun sampai order kat luar, mungkin take time dan kena tax lah, kena shipping lah semua. So kita dah ada local product, so saya sarankan pada anda pakai je Maker Mini Sumo ni. Sebab saya tak nak review ataupun tak nak tunjuk controller lain, sebab mungkin nak beli controller lain tu okey tapi harga dia mahal. So better dengan harga yang kita kata harga yang murah ni, sesuai untuk anda gunakanlah untuk robot semua anda. Okey, kalau tengok bahagian bawah ni, cara pemasangan untuk sensor dia memang sangat mudah. Just screw, pasang dan terus boleh pakai terus. Okey, baik. Okey, seterusnya adalah penggunaan sensor. Okey, ni untuk kategori robot yang kita panggil auto lah. Okey, so robot auto ni kita memerlukan sensor-sensor kita panggil sensor opponent ataupun sensor untuk objek lah. Okey, so kat sini saya dah listkan 4 sensor yang biasa orang guna untuk robot sumo, yang mana yang benda ni pun mudah didapati lah, sebab kita nak share benda ni supaya anda pun senang dapat. Tak ada kita nak share, sensor ni power, tapi nak dapat dia nak kena beli sampai kat luar negara lah, nak kena beli kat Jepun lah, nak kena cari kat sana lah, nak kena custom lah. So benda tu akan membuatkan proses anda mungkin akan terbantu jugalah kan. Okay, tapi sekarang ni kita dah ada sensor yang boleh kata sensor-sensor ni seperti macam Maker Object pun kita boleh dapat kat Cytron. Macam diffuse sensor pun kita dah boleh dapat kat Shopee. Okay, ataupun obstacle sensor yang warna kuning ni pun boleh dapat juga dekat Shopee. So benda tu memang mudah untuk anda dapat lah. Dan fungsi-fungsi ni lah pun dia benda yang sama, sebab dia hanya detect untuk objek lah. Bila ada objek di bahagian hadapan dia ataupun jarak daripada sensor tu, dia akan trigger lah signal untuk anda.
Okey, dan kemudian kita ada sensor bottom ataupun edge sensor, di mana sensor ni akan berfungsi untuk detect warna hitam dengan putih. So kalau kita tengok gelanggang sumo, kita akan nampak ada warna hitam dengan putih kan. Okey, so sensor untuk detect lah, sensor-sensor yang ni lah. Macam Mecha Reflex, kita pun ada Mecharobotic punya one channel IR, Jesumo ML1, so QTR sensor pun boleh pakai juga. So harga dia pun lebih kurang dalam RM5 ke RM10 sebiji. Okey. Okey, so next adalah untuk kategori RC. Okey, maksudnya kalau untuk kategori auto anda perlukan sensor, tapi untuk kategori remote ataupun RC anda perlukan remote controller. Okey, so penggunaan remote controller ni dia bergantunglah kepada tahap pengguna tu. Sebab ada player yang lebih gemarkan pada RC, ada player yang mungkin sesuai dengan PS2, ada player yang mungkin tak ada bajet, okey, then mungkin sesuai dia adalah pada Bluetooth lah. Tapi siapa yang lebih advance biasanya akan pakai remote controller RC lah yang 3 channel hingga 8 channel. Okay, so itulah dia punya, ada banyak kelebihan sebenarnya. Salah satu ialah faktor signal dia tu dan juga stability dia yang buatkan robot tu lebih mudah dikawal. Kadang ada yang kita pakai Bluetooth, tekan sikit tapi jalan banyak sangat. So benda tu boleh buatkan dia punya signal tak berapa betul lah dengan apa yang kita arahkan. Okay, so siapa yang biasa nak guna, kita sarankan pakai RC tapi kos dia mungkin tinggi. Dan kalau anda nak murah sikit boleh pakai kepada PS2 controller ataupun PS3, ataupun nak murah lagi boleh pakai Bluetooth module. Okay, Bluetooth module ni rasanya dalam RM13, RM15 pun dah dapat dah. Okay, baik. Okay, kemudian adalah bateri. Okay, so pemilihan bateri ni memang kita berkata dia kena ikut kapasiti penggunaan. Maksudnya tak adalah robot tu kecil tapi anda beli bateri yang asal kata nak pakai bateri ni, pakailah bateri besar-besar gini, tahan lama. Okey, tapi sebenarnya bila saiz besar, anda akan menyebabkan robot anda kata lebih berat dan juga ruang anda pun ruang untuk komponen-komponen lain tu akan jadi sempit. So bila dah sempit nanti dia agak susah untuk anda nak buat modifikasi lah. So sebab kadang bila kita buat robot ni kita pakai bateri yang sedia ada je. Contoh kita bateri ni dah ada lah, pakai bateri ni je lah. Okey, tapi sebenarnya bila anda mindset anda fikir gunakan benda yang ada je, sebenarnya anda menghadkan anda punya kreativiti kepada bahagian-bahagian yang boleh kata yang ruang-ruang yang boleh diguna pakai untuk membantu anda lah. Kalau kita pakai saiz kapasiti terlalu kecil pula, mungkin cepat habis. So anda perlu pilih bateri yang sesuai dengan dia punya penggunaan. Okay, so ini adalah module start. Okay, module start ni optional lah sebenarnya. So dia adalah untuk kita nak startkan robot tu menggunakan remote. Sebab kalau kita tak ada remote ni, dia macam kita tak sebenarnya dia digunakan untuk nak jaga risiko sebenarnya. Sebab bila robot ni gila-gila, mengganas semua kan. So kalau ada player kat dekat dengan dia, so dia boleh buatkan kecederaan lah. So benda ni pun akan membantu daripada robot rosak juga. So bila dia menggila je, kita dapat counter balik. Okay, so itu bahagian elektronik yang mana pemilihan barang-barang semua tu saya dah listkan dia punya gambar. Mungkin anda boleh buat pilihan lah yang mana yang terbaik untuk robot anda. Okay, seterusnya kita akan pergi bahagian programming. Okay, so programming ni akan lebih kepada banyak benda yang kena cakap lah. Okay, so apa yang saya nak cakap dalam programming ni adalah berkenaan dengan platform code ataupun dan juga flowchart. Okay, baik. Okay, platform code ni platform lah ataupun tempat-tempat yang mana anda untuk buatkan satu program yang mana kita kata dia tidak terhad kepada satu platform ataupun dua platform sebab dia ada banyak sebenarnya. So contoh kita ambil kepada siapa yang biasa ataupun dah familiar dengan Arduino IDE dengan cara menulis hard code semua tu. So tak ada masalah, anda boleh teruskan dengan menggunakan platform Arduino IDE ni dengan cara anda sendiri. Sebab benda ni kita kata depend pada seseorang. Kalau dia dah faham ataupun dia dah mahir dalam cara macam ni, sebenarnya tak perlu kita tukarkan dia punya cara tu. Sebenarnya dia boleh tambahkan lagi bagus dengan menggunakan platform yang tersedia lah. Okay, sama ada siapa yang biasa dengan Mblock boleh, siapa yang biasa dengan ataupun Tinkercode.my. So yang siapa yang dah biasa semua tu dia akan tahu macam mana penghasilan kod tu daripada platform-platform tertentu. Okay, semua actually
arahan semua benda tu sama je. Cuma cara kita nak mencorakkan dia tu yang berbeza sedikit. Okey, itu bahagian platform code. Okey, seterusnya adalah flowchart untuk auto sumo. Okey. So platform okey, siapa nak tanya-tanya boleh tanya ya, sebab kita pun nak buat sharing pasal robot sumo je. Okey, tapi nak tanya luar pada soalan tu pun tak ada masalah, cuma biar berkaitan lah. Okey. Okey, so ini adalah flowchart untuk kita buatkan satu robot auto sumo. Okey, so robot sumo ni dia ada dua sensor di bahagian bawah yang mana kita nak buatkan robot tu dia bergerak. Sorry saya buka dia punya marker. Okey, so daripada sini dia akan bergerak pada start sini dan dia akan pergi kepada sensor yang pertama. Maksudnya dia akan check bucu sebelah kiri tu ada jumpa putih ataupun dah terkeluar daripada gelanggang hitam ke tak. Okey, sekiranya ya, maksudnya sekiranya dah sampai ke hujung, dia akan buatkan macam elak lah. Kita nak elak daripada benda tu dengan cara kita panggil reverse dan juga kita turn right. Okey, contoh kita tengok di bahagian bawah ni, kita ada sumo yang bergerak ke depan. Okey, sampai di bahagian bucu dia akan detect dia punya sensor sebelah kiri dan apa robot tu buat adalah dia akan reverse ke belakang dan dia akan buat pusingan ke kanan. Okey, dan seterusnya dia akan sambung lah, maksudnya dia akan terus pula ke depan. Okey, itu maksudnya bila sensor tu detect apa yang dia akan buat. Okey, so kalau dia tak detect, apa yang dia akan buat adalah dia akan pergi ke tepi ni bahagian sensor yang kedua. Maknanya sensor yang belah kanan lah. Okey, konsep yang sama juga, dia akan check bila dia jumpa. Okey. Okey, konsep yang sama juga, bila dia jumpa belah kanan tu ada warna putih ataupun terkeluar gelanggang. So apa yang dia buat adalah dia akan reverse dan juga dia akan ke kiri. Okey, maksudnya dia akan jumpa belah kanan, dia akan reverse dan juga akan ke kiri. Okey, sekiranya dua-dua ni tak jumpa, maksudnya sebelah kiri tak jumpa, belah kanan tak jumpa, apa yang dia akan buat adalah dia akan pergi kepada else, iaitu normal forward. Okey, so ni flowchart yang simple, kita nak boleh bagi faham lah supaya benda ni dipahami macam mana robot tu bergerak sekiranya ada gelanggang-gelanggang semua yang perlu dia bergerak lah. Okay, so ni gambaran lebih dekat lah, maksudnya macam mana robot tu berfungsi dan dia macam mana dia punya reverse lah. Okay, ni bahagian kiri, bila detect belah kiri dia akan reverse dan juga ke kanan. Okay, dan ini pula kalau dia daripada kanan detect dan dia akan reverse dan dia akan pusing ke kiri supaya dia keep dalam bulatan lah. Jangan kita reverse ke kanan dan kita detect kanan tapi kita reverse pergi kanan balik. So kita akan jumpa balik. So sampai ke sudah kita main kat bucu saja. So menangislah di bucu. Okay, baik. Okay, so itu untuk ni. Okay, so seterusnya adalah flowchart auto sumo juga, tapi yang sesi kedua ialah penggunaan sensor opponent. Maksudnya tadi kita gunakan bawah untuk kita secure dalam ring. Betul? Okay, tapi sekarang ni kita tambah lagi satu sensor, iaitu bukan satu sensor, tapi kita tambah lagi 5 sensor, iaitu opponent sensor lawan ataupun kita detect lawan yang sebelah kiri sekali, maknanya 90 degree ke kiri, dan forward left, maknanya di bahagian depan tapi ke kiri, dan forward ni actually forward center, FC, forward center tengah-tengah sekali, forward right dan juga right. Okay, so daripada proses ni kita kena tahu bila detect belah kiri apa yang dia kena buat, iaitu 90 degree lah ke kiri. Kalau dia jumpa ke kiri sikit dia akan ke kiri sikit, kalau tengah dia akan ke depan, kalau ke depan kanan dia akan ke sikit kanan, kalau jumpa belah kanan dia akan turn right kanan. Okey, tapi kalau tak jumpa apa-apa langsung, dia akan buat apa? Dia akan pergi ke bahagian else di mana dia akan buat normal forward supaya dia cari benda lain. Okey, itulah konsep macam mana flowchart dibuat dan macam mana robot tu akan bertindak lah. Dan kita kena program mengikut dengan flowchart yang kita dah buat lah. Okey, so ni macam kita tengok lah, opponent left detect. So sebelah kiri dia detect, bila dia menghampiri dengan objek, dia akan jumpa kotak tu dan sensor akan detect ataupun menyala dan dia akan buat pusingan 90 degree. Okey, so maksudnya itulah fungsi-fungsi yang perlu kita buat supaya robot tu akan bertindak dengan cepat untuk untuk tolak lawan lah. Okey, so sama juga untuk opponent right, bila dia jumpa dia akan 90 degree kanan dan terus pandang kepada kotak. Okey, so benda ni kena tune lah supaya pergerakan 90 degree tu akan dibuat dengan cantik lah supaya tak ada masalah. Asal jumpa kanan je dia pergi curve je, tapi patutnya dia 90 degree. So anda perlu buat program yang betul lah.
Okay, so ini untuk RC Sumo. Okay, RC Sumo ni simple je. Anda just perlu uh, connect dengan Bluetooth. Kemudian anda akan terima data. Maksudnya bila anda tekan dekat apps tu, anda akan dapat data daripada apps tu, dia hantar ke Bluetooth dan akan check lah. Sekiranya anda tekan forward ataupun kita panggil karakter, iaitu karakter F, dia akan bergerakkan robot tu pergi forward. Kalau tekan B, dia akan pergi ke backward. Kalau tekan L, dia akan pergi ke left. Kalau R, pergi ke right. Kalau kita tak tekan apa-apa, dia akan panggil satu button yang kita panggil continuous hantar, iaitu S, untuk stopkan dia. Kalau tak, anda mungkin akan dia akan pegang value yang paling last sebab dia tak ada macam karakter yang menstopkan dia. So anda perlu ada S untuk stopkan dia. So then dia akan rotate balik lah. Maksudnya dia akan looping balik semula. Okay, itulah flowchart untuk RC semua lah. Mungkin kalau anda nak tengok benda ni lebih detail, anda kena belajar ataupun anda kena miliki satu biji robot semua dan mengetahui cara macam mana untuk programkan dia. Okey, ni adalah contoh-contoh. Kita tekan depan, tekan belakang, tekan ke kiri, tekan kanan. Okey. So kita boleh buat apa ataupun kita program mengikut kita punya cita rasa lah. Okay, baik. So, Tinker Code tu online ke apps? Okay, so buat siapa yang mungkin belum tahu lagi berkenaan dengan Tinker Code. Okay, Tinker Code ni adalah platform yang mana kita buatkan graphical block ataupun kita program robot tu secara graphical ataupun menggunakan blok-blok lah. Macam biasa mungkin orang tengok lah. Okay, dan di mana Tinker Code ni boleh didapati secara online saja. Maksudnya kita benda tu boleh online. Anda boleh pergi terus ke Tinker Code, tinkercode.my. Anda boleh tengok dalam tu dan anda boleh try terus sebenarnya. Sebab kita ada 3 features yang mana anda boleh guna, iaitu Tinker Code Apps yang pertama, Tinker Code Learn untuk anda buat simulation, Tinker Code IoT untuk Internet of Things lah. Siapa yang nak try boleh pergi ke website tinkercode.my dan anda boleh tengok lah fungsi-fungsi yang ada lah. Sebab kalau ada yang robot tu programming tu memerlukan robot, so anda perlu memiliki robot. Sekiranya program tu untuk simulasi, anda boleh terus buat simulasi dalam tu saja. Okay, so ini mudah. Okay, anda boleh tengok dekat dalam kita punya komen di bawah. Itu adalah website untuk Tinker Code. Anda boleh tekan Tinker Code dan mungkin anda boleh pergi ke Tinker Code Learn. Kat situ kita ada simulasi lah. Mungkin anda boleh pelajari secara simulasi saja. Okey. Okey, so inilah topik yang bahagian terakhir iaitu teknik dan pergerakan. Okey, so dalam ni kita ada movement robot dan juga starting mode ataupun special mode. Okey, so starting mode dengan special mode ni ini kebanyakan tak ramai orang yang tahu sebab bila anda tak ada skill dalam starting mode ni membuatkan robot anda hanya buat benda yang biasa-biasa sajalah. Okey. Okey, so inilah movement robot yang kita kata kalau anda nak dapatkan pergerakan robot yang bergerak ataupun pergi ke merata-rata tempat, okay, so anda boleh buatkan dia punya turning point dia tu agak tajam lah supaya dia bergerak secara bintang macam ni lah. Jangan salah faham lah, ni bukan bintang apa-apa simbol lah, tapi ini adalah corak pergerakan dia lah. Okay, so dia akan pergi ke atas dan dia akan pergi ke kiri dan naik ke sana, jadilah bentuk macam bintang macam ni. Okay, itulah pergerakan pertama. Okay, pergerakan kedua adalah anda limitkan punya pergerakan supaya dia dapat buatkan bentuk star 5 bintang ni je. So maknanya dia akan buat pergerakan semua, dia akan mencari lawan. Maksudnya kalau lawan tu ada kat bucu sini, dia boleh detect. Kalau dia ada kat sini, dia boleh detect. Kalau kat sini pun dia boleh nampak. Kat sini boleh nampak. Kat tengah lagi boleh nampak. So dia buatkan robot ni ataupun robot anda boleh mencari lawan tu walaupun lawan tu menyorok-nyorok ke. So anda boleh tangkap dia juga. Okay. Okay, ataupun ini adalah robot movement, mungkin tak tahu nampak bentuk apa kan. Actually sebenarnya kalau anda nampak ni ialah dia bergerak secara curve. Nampak tak sini? Itu maksudnya kita buat pergerakan robot tu secara curve. Dia bukan straight tapi dia curve. Maksudnya dia pergi curve, dia pergi sini, dia akan curve juga sini. Itu pergerakan yang kita tunjukkan, iaitu pergerakan curve ni supaya dia menggunakan ruang-ruang yang ada dekat dalam robot dalam ring tu untuk mencari lawan. Kalau kita pergi straight mungkin akan ambil masa yang lama, tapi kalau kita buat curve ni mungkin senang untuk berjumpa dengan lawan dan kita menolak dia lah. Okay, so ini nak kata bentuk, tak tahu bentuk apa. Saya boleh kata anda jalan je. Maksudnya asal dia maintain dalam tu pun cukup lah. Supaya dia jalan, dia jumpa lah lawan-lawan dia. Supaya dia, orang kata apa,
robot tu pergi mata rata. Asal boleh pergi mata rata tu dah cukup okey lah maknanya. Tapi kalau anda ada strategi, mungkin yang teknik yang macam ni mungkin bergunalah untuk anda. Tapi siapa yang mungkin tak tahu lagi ataupun biasa lagi, anda boleh pakailah teknik macam ni, just bagi jalan je. Okay, so ini pula adalah starting mode. Okay, special mode ataupun special mode lah kita panggil. Okay, contoh kita ambil perlawanan lah, perlawanan robot A dengan B. Okay, contoh kita kata yang robot atas ni adalah A, yang bawah ni adalah B. Okay, so warna hijau ni adalah arah lawan robot. Arah asal robot anda, warna merah ini. Dan warna kuning ataupun oranye ni adalah arah teknik anda. Okay, maksudnya kalau anda tak gunakan teknik ni, anda akan berlawan dengan robot lawan secara depan-depan. Maksudnya anda akan pergi ke depan, robot lawan pun pergi ke depan. Okay, tapi benda tu mungkin anda akan buatkan robot anda mungkin senang naik atas orang ataupun mudah untuk ditolak. Okay, tetapi anda perlu ada starting mode yang kita panggil bila robot tu start, kita panggil teknik ialah kita panggil slope right ataupun half moon ataupun curve right. Okey, di mana bila robot tu start, bila sama-sama robot tu start, anda buatkan satu lencongan daripada ke kanan dan anda pergi tangkap belah tepi dia. Maksudnya bila anda tangkap belah tepi dia, anda akan pandang sisi tepi dia. Di mana bila anda tangkap sisi tepi dia, anda akan buat macam robot anda mengikut robot tu sampai anda menolak dia keluar. Itu taktik kita panggil yang mudah untuk kita nak tangkap orang daripada tepi lah. Okay, so siapa yang ada dalam mungkin perlawanan robot dia secara berdepan, so anda boleh try lah supaya teknik tu akan membuatkan robot anda lebih cepat untuk menolak pihak lawan. Okay. Yang ni teknik-teknik ni siapa yang pernah belajar ataupun pernah minta tunjuk ajar semua, kita memang kita share. Bila jumpa lawan ni, okey guna macam ni. Sebab benda ni memang sangat bantulah. Siapa-siapa yang player yang mungkin cikgu-cikgu yang pernah pakai teknik macam ni, memang boleh saya kata mungkin cikgu boleh share lah kan macam mana hasil dia daripada teknik macam tu daripada kita gunakan teknik biasa saja. Okay, so seterusnya adalah lawan side by side. Okay, so macam robot A dia akan pandang sebelah kiri, robot B akan pandang sebelah kanan. Okay, so maknanya kalau arah lawan robot tu dia mungkin akan pergi straight, dan kalau arah asal anda mungkin anda akan pergi straight jugalah. So maknanya kalau anda tengok line merah ni, dia akan pergi untuk sampai ke robot lawan, mungkin ambil masa lama lah sebab dia kena pergi ke ring hujung dan dia kena patah balik pergi ke robot tu, ambil masa lama. Okey, tapi kalau anda ubah teknik anda tu, starting anda tu anda buatkan satu U-turn ataupun lencongan ke kiri dengan kata apa, angle yang betul-betul ngam-ngam, orang kata ngam-ngam ataupun cantik, supaya bila anda ubah teknik tu, anda akan lebih cepat untuk tangkap lawan bila anda pergi terus ke belakang dia. Tak perlu anda ikut laluan ataupun arah warna merah ni kerana dia akan ambil masa yang lama. So bila masa lama ni anda buatkan robot anda ingin mencari robot tu, robot lawan mungkin ambil masa lah. Okay, so teknik ni memang kebiasaan ada ramai orang pakai, ada yang terus pandang-pandang ada. So bila ramai tahu pasal teknik ni, maksudnya robot anda akan berlawan secara kita kata secara teknikal lah. Teknikal siapa yang lebih kata lebih konsisten power dia. Okay, seterusnya okay, Cikgu Afiq. Okay, Cikgu Afiq, terima kasih Cikgu Afiq. Okay, Tinkercad menarik. Okay. So siapa yang try tu boleh try lah Tinkercad Learn. Tinkercad Learn ni memang kita boleh kata untuk pelajar-pelajar yang saya rasa tadika pun boleh. 3 tahun, 4 tahun pun boleh juga. Sebab dia mengasah minda budak-budak tu macam mana nak menggerakkan robot tu, dan dia ada simulasi ataupun 3D view tau. So contoh ada gerakkan robot tu pergi ke depan, dia ada satu 3D view yang buatkan anda nampak macam anda kawal robot tu. Sedangkan itu adalah simulation saja. Tapi benda tu sangat menarik lah. So anda boleh cuba dekat Tinkercode.my. Okay, dia macam kalau macam kita kata 3D tu macam game lah. Sebab bila macam game ni macam kita merasai diri kita dalam satu situasi game tu. So siapa nak try boleh try. Okay, so next adalah ini adalah mungkin anda tak faham. Okay, ini adalah game kita boleh kata macam game robot sumo online, di mana anda perlu menolak objek. Contoh dalam ni ada 3 objek kita letak. Okay, so arah asal anda untuk capai ke objek tu menggunakan warna merah ni lah.
So anda nampak dia akan pergi ke depan, dia akan pergi ke hujung dan dia akan langgar kotak pertama dan kotak kedua dan kotak ketiga. Okey. Tetapi kalau anda ubah teknik anda tu supaya starting point ataupun starting mode anda tu terus menghadap ke objek. Maksudnya anda tak membazirkan masa anda pergi ke depan. Sebaliknya anda terus gerak ke kanan dan terus menghadap objek lawan. Bila robot kita panggil robot tu menghadap objek, confirm lah robot tu akan terus gerak ke depan lah. Tapi kalau robot tu tak jumpa, dia akan mencari-cari. So kalau macam ni pergerakan anda buat ni, anda akan menjimatkan masa yang mana tak perlu pergerakan merah ini. So kira anda akan menjimatkan masa dan buatkan robot anda lebih cepat untuk habiskan task lah. Okey, jelas ya. So siapa yang mungkin nak kalau perlukan bantuan ataupun penerangan lebih ataupun pertanyaan secara personal, boleh je WhatsApp saya je ataupun call je, tak ada masalah. Kita akan cubalah share apa yang kita boleh share lah. Okey, so ini kita tunjuk baliklah example kita punya EduSumo Kit. Okey, maksudnya kita buat robot ni pun kita pilih barang-barang yang kita kata yang sesuai lah untuk robot semua lah. Macam depan ni kita tengok ada dia punya bahagian wish ataupun weapon dia, tapi kita gunakan 3D print lah sebab kita tak nak ada masalah sebab robot-robot ni kita target untuk budak-budak sekolah dan mana budak-budak mungkin budak sekolah rendah pun boleh pakai, tapi kita tak nak ada risiko kecederaan lah. Okay, dan kita ada material dia dan kita ada tayar silikon, kita ada tayar dia khas. Okey, dan juga dia ada 5 biji sensor di bahagian depan, kiri kanan. Okey, dan bahagian bawah, okey dia pakai bateri 7.4 volt dan ada balancing weight. Okey, balancing weight ni hanya saya boleh kata ini adalah satu kita punya trik ataupun tips lah kita buat, iaitu robot punya center of gravity. Di mana kalau kita ada counterweight ni, contoh robot kita tu bila kita nak push laju, robot tu macam pacak. Okey, so maknanya bahagian depan kita perlukan satu pemberat yang mana kita nak counter daripada dia pacak. So balancing weight ni sangat bagus lah. Bila dia ada, kita boleh letak mana-mana je. Sebab dia benda tu dia kecil-kecil je. So kita just buang double tick dan tampal kawasan yang perlu ada lah. Okey, so yang lain-lain semua kita ada macam battery holder, custom board semua. Okey, dan benda tu didatangkan secara orang panggil apa? Tidak bersambung lah maksudnya. So anda perlu menyambung dan anda perlu pasang sendiri anda punya robot tu dan sampailah menghasilkan satu robot sumo yang macam atas ni lah. Okey. Okey. Itu saja daripada saya. So kita pun dah berapa minit rasanya? Dah lebih, hampir sejam juga. Saya rasa susah lah nak buat live 30 minit. Target macam 30-40 je. Tapi tengok-tengok dah sejam juga. So memang padahal saya rasa macam baru 10 minit. Kalau mungkin kita boleh tambah lagi, kita akan tambah lagi lah. Mungkin buat 2-3 jam punya. Tapi benda tu lama lah kan. Okay. So itu saja daripada saya berkenaan dengan sharing robot sumo. Yang mana pemilihan robot tu memang sangat penting lah. Dan juga beberapa teknik yang perlu anda pelajari supaya anda dapat bergerakkan robot tu dengan baik dan juga mengikut dengan apa yang anda tetapkan lah. Sebab robot ni dia ikut arahan je. Kalau anda bagi arahan macam ni, macam tu lah dia buat. Dia tak ada kata anda marah-marah pun takkan jadi tiba-tiba dia buat A, tiba anda marah-marah, tiba dia buat B pula. Tak ada. Dia ikut arahan apa yang anda programkan. So kalau anda dah programkan dia beginilah jadinya. Okay. So kalau siapa-siapa ada sebarang soalan boleh hubungi saya di media WhatsApp ke, boleh email ke, boleh, tak ada masalah. So sekiranya ada benda-benda yang saya terlupa sebut ataupun over mungkin fakta salah ke semua, so saya minta maaf, mungkin boleh bagi tahulah, mungkin saya akan perbetulkan. Okay, so siapa-siapa yang mungkin perlukan slide ni, maksudnya slide mungkin siapa yang tengok live ni nak perlukan slide lah untuk tengok baca balik semula ke, so boleh juga just PM kami, kita akan share lah slide yang untuk anda. So kalau tak ada apa-apa, kita dah akan sambung sebab kita akan plan untuk buat sharing-sharing ni secara konsisten setiap minggu pada hari Ahad lah. Kalau untuk Mekabotik kita buat Ahad, kalau Tinker Space kita buat pada hari Rabu. Okay, so anda boleh lock lah anda punya jadual. Hari Rabu dan Ahad tu akan ada sharing-sharing berkenaan dengan robotik lah.
Okay, so tak ada apa-apa. Saya pun tengok tak ada soalan apa-apa. Soalan ke? Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, tak apa. Kita akan stop kita punya sharing ni dan kita akan jumpa di sesi yang akan datang. So, saya ucapkan sekian terima kasih dan Assalamualaikum.